Hai semua, selamat datang ke Taklimat tingkatan 4 bagi bidang sains dan matematik. Saya Puan Patricia selaku Ketua Bidang Sains dan Matematik akan memberi perkongsian berkenaan dengan mata pelajaran yang ada dalam bidang sains dan matematik. Sebagai pengenalan, mulai tahun 2020 tidak ada lagi aliran sastra dan sains seperti yang dinyatakan dalam sains KPSM. Pelajar mempunyai lebih kebebasan untuk memilih mata pelajaran minat kegemarannya. Namun, ini tidak bermakna pelajar bebas memilih apa-apa mata pelajaran semasa dalam kelas tingkatan 4. Dalam KSSM, mulai 2020 menawarkan dua golongan pakej utama, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, ataupun ringkasannya STEM. Mesti pelajar pernah mendengar perkataan ini kan? Yang kedua ialah pakej yang disebut sebagai sastra dan kemanusiaan. Ataupun saya buat ringkasan di sini SNK. Bagi bidang sains dan matematik ataupun STEM, terdapat 3 kriteria pemilihan. Yang pertama ialah mengambil semua mata pelajaran sains tulen yang terdiri daripada fizik, kimia dan biologi serta matematik tambahan. Itu pilihan yang biasa kita tawarkan kepada pelajar. Di sekolah kita, ini adalah pilihan utama. Yang kedua, mengambil mata pelajaran mana-mana dua mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan. Dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif sains, STEM, sains gunaan dan teknologi dalam kumpulan E, atau mata pelajaran daripada bukan elektif STEM, kumpulan A, B, C. Ini kategori yang kedua. Yang ketiga ialah mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi kumpulan E, atau mengambil mana-mana mata pelajaran vocational. Untuk pengetahuan pelajar, yang ketiga ini tidak ditawarkan di sekolah kita kerana kita tidak dibekalkan dengan tenaga pengajar. Contohnya subjek sains gunaan dan teknologi seperti lukisan kejuruteraan, itu tidak ada. Jadi yang ketiga itu hanya di sekolah-sekolah tertentu sahaja yang ada. Berikut ialah senarai mata pelajaran yang terdapat di dalam bidang sains dan matematik. Yang pertama ialah matematik, ataupun disebut sebagai matematik moden. Pelajar yang terlibat ataupun mengambil subjek ini ialah semua pelajar. Bermaksud, matematik adalah subjek wajib yang diambil oleh semua pelajar yang berada dalam tingkatan 5 dan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang kedua ialah sains. Saya letakkan perkataan teras di sini, bermakna ini ialah subjek selain daripada sains tulen, fizik, kimia, biologi. Jadi subjek sains teras ini ditawarkan ataupun wajib diambil oleh pelajar aliran sastra dan kemanusiaan. Yang ketiga ialah fizik, kimia dan biologi diambil oleh pelajar yang mengambil aliran STEM. Seterusnya ialah saya akan kongsikan secara ringkas cara penilaian mata pelajaran dalam bidang sains dan matematik. Kita bermula dengan matematik. Dalam semua subjek yang diambil oleh pelajar akan diuji dengan 2 kaedah, ataupun kita melihat penilaiannya dalam 2 bentuk. Pertama ialah penilaian bilik darjah, ringkasannya PBD. Saya rasa pelajar biasa mendengar istilah ni kan? Kita ada TP1, TP2, 3, 4, 5 dan yang tertinggi ialah TP6. Tahap penguasaan. Kemudian cara penilaian yang kedua ialah melalui kaedah formatif dan sumatif. Ini bermakna diuji ketika ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun, ujian percubaan dan sebagainya. Dan bagi subjek matematik ada 2 kertas kesemuanya. Kertas yang pertama ataupun kertas 1 ialah soalan berbentuk objektif. Aneka pilihan yang terdiri daripada 40 soalan kesemuanya. Setiap satu mengandungi 1 markah, jadi keseluruhan 40 markah. Masa untuk menguji ialah 1 jam 30 minit.
Kertas 2 ialah kertas subjektif yang terdiri daripada respon terhad dan respon berstruktur. Okey, untuk soalannya ada 3 bahagian soalan, bahagian A, bahagian B dan bahagian C masing-masing. Markah ialah 100 markah, diuji dalam tempoh 2 jam 30 minit. Okey, kita beralih kepada subjek yang kedua, iaitu subjek sains teras. Okey, sains teras ataupun sains diuji dalam 2 kertas juga. Okey, yang kertas 1 seperti matematik ialah soalan objektif aneka pilihan, 40 soalan dan 40 markah kesemuanya. Okey, berbeza dengan matematik, tempoh ujiannya ialah 1 jam 15 minit sahaja. Okey, kertas 2 yang menguji soalan subjektif berstruktur, respon terhad dan respon terbuka. Terdiri daripada 3 bahagian A, B dan C. Okey, masa untuk ujian ialah 2 jam 30 minit. Okey, yang seterusnya ialah mata pelajaran sains tulen, fizik, kimia dan biologi. Okey, untuk ketiga-tiga subjek ini diuji dalam 3 kertas, iaitu kertas 1 soalan objektif 40 markah 1 jam 15 minit setiap satunya. Kertas 2 menguji soalan subjektif berstruktur, respon terhad dan respon terbuka. Maka untuk kertas 2 ialah 100 markah, diuji dalam tempoh 2 jam 30 minit. Okey, yang ketiga ialah kertas 3. Okey, kertas 3 ini ialah ujian amali. Okey, di mana pelajar dikehendaki menyelesaikan tugasan amali berpandu dan tidak berpandu. Okey, dan setiap subjek akan ada 2 tugasan amali dan mengandungi 30 markah. Masa untuk ujian amali ini ialah 1 jam 45 minit. Okey, jadi itu ialah serba sedikit ringkasan berkenaan dengan mata pelajaran yang terdapat dalam bidang sains dan matematik. Okey, kalau pelajar tengok gabungan tadi, saya ada sebut tentang matematik temahan, kan? Okey, matematik temahan adalah dalam bidang vortex, bukan dalam bidang sains dan matematik. Jadi cikgu bidang sains bidang vortex nanti akan terangkan. Okey, jika pelajar ada kemusykilan ataupun pertanyaan tentang apa-apa tentang pemilihan subjek, boleh merujuk kepada penolong kanan 1 atau penolong kanan pentadbiran Puan Dayang Isah, saya sendiri ataupun kepada guru-guru kaunselor. Okey, kesesuaian pemilihan mata pelajaran dan juga minat serta bidang kerjaya yang akan pelajar ceburi jika memilih subjek-subjek tersebut. Okey, dan keputusan untuk mengubah pilihan subjek itu bukan di tangan saya. Okey, itu pihak pengurusan yang akan buat keputusan. Jadi saya harap semua pelajar faham tentang taklimat saya hari ini. Dan selamat maju jaya dan selamat datang ke SMK Wujud. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye bye.